نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara kuliah kita pada pagi ini yang saya hormati Nazir dan Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Imam dan para pegawai masjid, pimpinan masyarakat, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita selepas kita dimatikan seketika, dan kita semua akan kembali dihimpun menghadap Allah Ta'ala di hari di mahsyar hari kiamat kelak. Kita tidur malam tadi, sebenarnya kita mati. Sebab tidur ini kata ulama ialah mati kecil. Mati tapi kategorinya mati hidup semula. Macam lagu Jamal Abdillah. Jadi kita bangun tidur, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab kita masih lagi diberi pinjaman usia untuk terus mengabdikan diri kepada Allah di atas muka dunia. Kalaulah tuan-tuan sekalian tidur kita malam tadi itulah tidur yang last, sedar-sedar kita duduk di alam barzakh, agak-agak macam mana rasa perasaan kita? Rasa seronok ke tak seronok je? Seronok ke tak seronok? Kalaulah kita ni dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita tak bersedia apa-apa, banyak lagi hak orang yang belum kita pulangkan, orang yang kita zalimi atas muka dunia ni, orang yang kita fitnah dia, yang kita abaikan tanggungjawab kita, yang kita ambil tak pulang lagi contoh. Macam mana kau perasaan kita? Bagaimana rasanya kalau kita tiba-tiba dijemput oleh Allah Ta'ala? Mati kita, minta, ya Allah, kembalikanlah aku semula ke muka dunia, hidupkanlah aku semula ya Allah. Satu hari pun jadilah, sekerat hari pun jadilah. Sebab apa? Kita rasa kita nak tunaikan segala apa benda yang terlalai dalam hidup kita. Kita nak minta maaf kat orang, kita nak pulangkan hak orang, kita rasa ada benda-benda yang yang kita tinggalkan daripada kewajipan, kita rasa kita nak qada balik. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, itulah antara nikmat terbesar dalam kumpulan pelbagai nikmat yang besar-besar, itulah nikmat kita hidup sebelum kita mati. Jarang-jarang kena ingat juga mati ni. Bukan jarang-jarang, kalau boleh selalu-selalu ingat mati. Akthiru min dhikri hazimil ladzat. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah mengingati perkara yang boleh membunuh, memusnah, yang boleh memusnahkan kelazatan. Kalau ikut seronok segala benda kita nak buat, seronok buat tu buat ni, seronok, akhirnya kita lupa pada Allah, akhirnya kita lalai dalam kehidupan kita. Manusia itu tidur seluruhnya. Apabila mereka mati, barulah mereka terjaga. Maksudnya apa dia? Kita hidup ni lalai, kita lupa macam-macam benda. Bila kita mati nanti barulah kita tersedar, oh mati dah aku. Banyak lagi kita punya tanggungjawab yang apa yang telah kita tinggalkan, dan kita rasa menyesal. Baru kita tersedar di saat itu. Jadi sebelum kita berada dalam keadaan itu, biarlah kita awal-awal lagi kita jaga. Kita sedar bahawa kita sedang hidup menumpang sementara atas muka atas bumi Allah ini, maka buatlah baik-baik. Buatlah yang terbaik, amal salih. Selepas kita beriman, maka tidak adalah yang terbaik selepas daripada itu kita turuti dengan amalan salih. Sebenarnya dalam surah yang biasa kita baca ketika kita solat seorang-seorang, maka contoh atau kita jadi imam, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, terutama bila kita dapat masa ni, masa hidup ni lah. Wal 'asr, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia tu rugi belaka, duduk dalam kerugian, rugi manjang gitu. Ada pengecualian, kata Allah, istisna di sana. Illal ladina amanu wa 'amilus salihat. Melainkan orang-orang yang beriman pada Allah. Illal ladina amanu wa 'amilus salihat, dan mereka beramal salih. Dan disambung wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
bilion ke trilion, tak tahulah banyak mana dah Allah Ta'ala hidupkan manusia bermula daripada Adam AS sampai nanti berlaku kiamat. Dalam ramai-ramai manusia ni, ramai mana pula yang beriman kepada Allah? Bermula daripada hidup dia beriman, sampai ke mati dipertahankan iman itu, kekal dalam diri dia sampailah dia bertemu Allah. Ada yang daripada mula dia hidup sampailah ke pertengahan ataupun dekat penghujung hidup dia tak beriman pun dengan Allah, tapi di penghujung hayat dia sempat beriman dengan Allah, beruntung dia. Tapi ada juga manusia awalnya beriman kepada Allah, tapi di pertengahan ataupun di penghujung hidup dia murtad, dia kufur, dia keluar daripada agama Allah. Dan ada manusia start bermula daripada awal dia hidup sampailah dia mati, sesaat pun tidak pernah beriman kepada Allah. Kita duduk dalam kelompok mana tuan-tuan? Dalam kelompok mana kau? Alhamdulillah, start pada kita duduk dalam perut mak kita yang beriman, yang Islam dan Muslim dan apa beriman. Kemudian kita lahir, diazankan, diperkenalkan dengan kalimah syahadah. Kita membesar dalam lingkungan Islam, didikan Islam, sehinggalah hari ini Islam masih lagi, iman dan Islam kita masih lagi ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Dan kita minta doa pada Allah moga-moga kita dimatikan dalam keadaan Islam dan iman. Ada orang tuan-tuan, kisah ni kisah benar, pengalaman. Pengalaman saya, kami di Jabatan Agama Islam di negeri Pahang, sahabat-sahabat pergi berdakwah ke perkampungan orang asli, orang asal lah sekarang ni, istilah orang asal di Muazzam Shah. Dia sempadan hala ke Johor, di Pahang tu dia ada beberapa perkampungan orang asli. Maka Jabatan Agama Islam pergi buat program dakwah beberapa hari, duduk di sana bergaul dengan masyarakat, kan, buat sukaneka. Itu dipanggil ice breaking. Nak bagi rapat mesra, tak segan-segan gitu kan. Jadi selepas beberapa hari berdakwah, akhirnya Alhamdulillah ramai yang masuk Islam. Jadi dalam kalangan ramai-ramai yang masuk Islam tu ada satu orang pakcik ni, tua dah, orang sini. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Habis program, maknanya Jabatan Agama dengan Pejabat Agama Islam daerah nak buat follow up lah, ada program susulan untuk mengajar mereka tahara, wudu kan, tentang solat, tentang fardu ain, asas-asas dalam Islam. Jadi selepas habis program ni, sementara menyusun untuk datang, kemudian pak cik ni yang masuk Islam ni, dia balik ke rumah keluarga dia. Dia daripada kampung sebelah, kampung lain, tapi dia turut serta. Saudara mara dia tak tahu dia masuk Islam. Dia meninggal dunia, sakit-sakit meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dia, mati dia. Maka orang-orang kampung dia yang bukan Islam ni, dia tak tahu dia ada Islam, disimpan dia dan ikut cara adat masyarakat orang asli yang bukan Islam. Dia gali kubur dia dalam pakai pinggangnya. Sini kubur dalam tak? Dia orang asli, dia kubur pakai pinggangnya. Ditanam. Dia ada bungkus kain kapan jugalah, dia bungkus, tak tahulah kapan dia lagu mana. Dia ada talqin dia. Tuan-tuan pernah dengar talqin orang asli? Dia talqin dia ada juga. Tak tahulah dia belajar mana. Wahai Mamat, kata dia, kalau datang malaikat, dia kata pukul engkau di sebelah kanan, kau elaklah ke sebelah kiri. Kalau dipukul hang dekat belah kiri, kau elaklah di sebelah kanan. Kalau dipukul tengah-tengah, nasib kamu lah Mamat. Dia ada dia punya skrip dia, wallahualam dia ambil mana tak tahu. Tak tahu kau orang buat lawak je ataupun memang kisah benar. Nisan dia ada juga, betul nisan. Itu jangan pelik kalau pergi ke Pahang, dekat Romping tu, daripada arah Leban Condong nak pergi ke Bandar Romping, dia ada satu kampung orang asli di tepi jalan panjang. Ada Islam, ada tak Islam. Nak beza di sebelah-sebelah je kubur orang Islam, desain dia tegak. Kalau orang asli bukan Islam, kubur dia macam mana, macam kita juga, tapi betul desain dia condong macam ni. Ataupun dia condong keluar. Dia nak bagi beza. Dia tak campur sekali. Dia kubur sebelah-sebelah lah, kan pelik pula kita kan. Nanti pelik pula kita nanti. Macam mana pula ni? Dia di sebelah ni kubur Islam. Ke depan sikit tu berjalan juga. Di tanah tu reserve untuk kubur orang asli.
Macam ni dia punya ataupun dia condong gini. Tapi kat Perlis jangan buat. Nak bagi unik sikit ya, pelik sikit, ni kubur kampung kita. Baik tuan-tuan sekalian, seminggu lebih ke dekat 2 minggu dapat berita sampai ke pejabat agama Islam daerah, pakcik yang masuk Islam tu mengucap 2 kalimah syahadah dulu meninggal dunia. Dia boleh tanya orang kampung, mana pakcik dah meninggal, macam mana cara ke bumi dia, tahu tak dia masuk Islam? Tak tahu dia masuk Islam. Lalu mereka menguruskan jenazah itu, orang sini panggil apa, simpan dia. Simpan di ke bumi kan, dalam keadaan apa, cara budaya bukan Islam. Lalu pejabat agama Islam telefon ke mufti masa tu, tanya mufti macam mana nak buat ni. Mufti bapa fatwa, dia kata gali semula kubur ni, urus jenazah ni mengikut cara Islam, kemudian simpan dia ikut cara kaedah kita orang Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas dia buat report polis apa semua dengan permit apa semua kan, untuk nak gali semula kubur, kemudian panggil pihak hospital, pihak jabatan agama, pejabat kadi, semua standby ni. Yang cerita kat saya ni imam yang menguruskan jenazah tu, nama dia Imam Malik. Bukan Imam Malik yang mazhab Maliki tu dah. Nama dia Imam Malik. Kita saya yang urus jenazah dia, ustaz. Berdebar ni, masing-masing duk tutup hidung ni. Bayangkan kalau mayat dah hampir 2 minggu ditanam, bagaimana keadaan dia tuan-tuan? Sudah pasti kita bayangkan dia berulat, berlendir kan, dah pecah mata ke pecah perut. Itulah yang kita bayangkan barangkali. Kita kalau urus siapa ada pengalaman mengurus mayat jenazah yang dah berulat busuk kan, apa petua dia biasa? Ada yang tahan, ada kata sedut sekali, ludah. Lepas tu lali hidung dia. Ada orang tahan, ada orang tak tahan, muntah. Ada orang kita petua dia ambil belacan. Tahu belacan, sini banyak belacan kan ya? Dia lomor dekat lubang hidung dia, tarik bawah belacan. Lepas tu dia kata okey, Allahu a'lam. Tuan-tuan pernah buat? Saya pernah lah dulu ada pengalaman mengurus jenazah yang telah diletak di bilik mayat lama sebab nak tunggu keputusan forensik kan. Mayat bayi kecil ya, dibuang dekat kawasan tepi sungai yang dah mati, kemudian dapat orang kampung report apa semua, bawa lah ke hospital ya, sementara nak tunggu keputusan DNA nya apa semua. Dia letak kat bilik dalam rumah mayat tu kan, bilik sejuk pukul dia sejuk pukul, tapi ulat tu tetap ada. Bau ni tuan-tuan, memang bau mayat manusia ni memang dia macam agak pahit sikit bau ni. Saya boleh terbayang lagi sampai hari ni, walaupun dah belas tahun dah. Ini dirahmati Allah sekalian. Berdebar mereka ya, bila digali kubur ni, gali, Masya Allah ya. Ini kisah benar. Allah Ta'ala muliakan dia. Jenazah dia tu macam orang baru meninggal, macam orang tidur, tak ada apa. Lalu mereka ambil angkat jenazah ni, bawa ke rumah mayat hospital, bilik pengurusan jenazah mereka urus ya. Lepas diurus apa semua, dimandikan, dikafankan oleh pihak pejabat agama Islam semua ya. Disolatkan, kemudian dikebumikan di perkuburan Islam mengikut syariat kita. Beruntung pakcik tu, puluhan tahun dia hidup tak pernah beriman pada Allah. Dalam usia 70, mungkin dalam 70-an, 60-an ke 70-an gitu, tapi dia meninggal ya. Sempat dia mengucap 2 kalimah syahadah, berapa hari lepas tu dia meninggal. Dia tak sempat pun nak belajar buat wuduk, buat taharah, tak sempat pun belajar buat solat, tak sempat nak solat pun, tapi dia meninggal. Allah. Sebab tu hari ni tuan-tuan, bila orang nak masuk Islam, tak kira Sabtu Ahad, tengah malam dia berasa masuk Islam, syahadahkan dia. Tak boleh ya. Hari ni hari Ahad, Jabat Agama Islam, Jabatan Agama tutup. Esoklah, kalau dia mati malam tu lagu mana? Aksiden ke, mati dan tidur ke, tercekik ke apa semua kan. Lepas tu tuan-tuan, kalau dia nak masuk Islam, Islam kan. Adapun urusan dokumentasi prosedur di jabatan agama ke, di pejabat agama Islam itu kemudian. Apa-apa syahadahkan dulu. Kalau dia nak masuk Islam Jumaat malam macam mana? Lepas ceramah ke, kita mengetir dengan sahabat ni, tiba-tiba ya, dia isytihar nak masuk Islam. Dia kata nak masuk Islam.
Kita kata awak cakap apa ni malam ni, hari ni Jumaat, tunggu hari Senin lah pejabat agama buka. Kalau setengah negeri hari Senin baru start kerja, ke Sabtu Ahad cuti. 2 hari tu sangat mendebarkan. Kalaulah mereka tidak kalau tak panjang umur dia, Allah Ta'ala takdirkan dia mati, Allah ruginya. Betullah cepat-cepat syahadahkan dia. Kalau agak-agak jauh lagi jarak perjalanan ke Jabatan Agama, ke Pejabat Kadi tu, syahadah dulu. Tengah minum kopi kan, mengetir petang-petang, tiba-tiba dia kata, aku nak masuk Islam. Walaupun hari kerja, katalah hari Selasa, hari Senin petang, lepas asar, lepas solat asar kan, ataupun malam, mengucap terus, ajar di kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap, bagi tahu makna, bagi penerangan sikit, dia mengucap. Besok baru pergi Pejabat Agama Islam daerah, isi borang. Kalau kata suruh mengucap suruh bersyahadah lagi, depan Tuan Qadi ke pegawai agama Islam ni ke, tak apa, silakan. Itu kita buat secara formal ataupun secara rasmi. Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, itu kita nak beritahu apa tadi, jangan kita lengah-lengah, jangan kita tangguhkan. Ataupun kalau ada cikgu sekolah hari ni, pelajar tu umurnya 18 tahun ke bawah, duduk asrama ke sekolah harian kan, tiba-tiba dia datang bisik kat ustaz-ustazah dia ataupun kat cikgu dia yang baik kan, dia rasa tertarik nak masuk Islam. Dia kata, cikgu saya nak masuk Islam, ustaz, ustazah saya nak masuk Islam, tapi saya tingkatan berapa? Baru tingkatan 3, tingkatan 4, umur baru 16 tahun. Kalau ikut undang-undang kita 18 tahun ke atas baru boleh berhak memilih agama. Lalu macam mana? Syahadahkan dia. Habis kalau tahu dia mak ayah dia apa semua nak buat urusannya agama Islam apa semua, diam tu. Itu buat rekod lain, buat buku lain, buku daftar lain. Esok dia 18 tahun ke atas, esok baru kita buat urusan secara rasmi. Kalau mak ayah dia menghalangkan, mendatangkan bahaya pada dia, ancaman nyawa apa semua, diam-diam. Yang penting dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia beriman. Kalau ditakdirkan dia mati di usia itu, masih SPM kan, umur 17, meninggal dunia dia, Masya Allah, dia beriman kepada Allah, tak rugi kita. Tentang urusan undang-undang manusia ni, pandai-pandai lah kita berkelik, betul tak? Kita anak kita baru umur 15 tahun baru kita dah bagi motor pergi sekolah. Tak ada PJ tak apa ya, Pak Hang bayar saman. Itu tak apa pula, susah kalau kita nak hantar anak sana lagi, sekolah sana lagi. Itu kita boleh langgar peraturan. Tapi ini Masya Allah peraturan manusia ni biapilah. Yang ni kita buat, kita mengucap bagi dia beriman. Kita bimbang kalau matinya dia dalam tempoh, kita tak tahu kan. Bimbang kalau dia mati dalam tempoh terdekat sebelum mencapai usia 18, rugilah dia. Kalau kita nak tunggu juga 18 tahun dan ke atas. Baik dirahmati Allah sekalian. Kita nak cerita apa? Manusia ni Allah Ta'ala jadikan banyak macam-macam jenis. Dan ada kita cerita beruntungnya dia beriman di saat akhir sebelum kematian dia. Kita tak tahu lagi lagu mana lagi tu. Bagaimana anak cucu kita? Kita akan tinggalkan, kita sayang anak kita sayang cucu kita. Tapi bagaimana kehidupan mereka dengan agama Allah? Yang belajar jauh sampai Kuala Lumpur, sampai luar negara, macam mana akidah mereka? Kita bimbang kalau mereka murtad tanpa sedar, ya Allah, rugi. Sebab apa? Baru kita masuk bicara kita nak mati dalam keadaan kita Muslim dan mukmin. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Hidup yang sementara ni kita rasa lama sangat. Tapi ingat barzakh yang kita akan pergi sebelum kita pergi kepada alam mahsyar. Nak cerita keadaan gawatnya, keadaan suasana dia di akhirat. Kita nak duduk di bawah naungan arasy Allah. Maka tuan-tuan nak cerita sedikit alam transit, alam persinggahan sebelum kita menuju akhirat. Itulah alam barzakh ataupun kubur, kematian. Apa makna barzakh? Siapa tahu? Duk sebut barzakh, alam barzakh, duk buat cerita hantu itu, buat tajuk nasyid pun menanti di barzakh. Apa itu barzakh? Barzakhun. Tu kalau tengok dalam kamus Arab, barzakh ni maknanya apa? Segi bahasa, maknanya dinding pemisah.
Kita kalau masuk ke alam kubur, ke kematian, terpisah kita dengan alam dunia ni. Nak balik semula ke rumah, tak boleh dah kita. Ada tak orang di Perlis ni, dekat ke titik tinggi ni, dah meninggal lebih kurang seminggu, tiba-tiba balik ke rumah. Suami contoh kan, Allah teruk betul lah. Gelap, tak ada api, tak ada elektrik, panas, sempit, ya. Jemu duduk sana, ya. Balik semula ke rumah, ya. Kira balik bercuti lah, ya. Ataupun Sabtu Ahad boleh balik ke rumah, ya. Isnin sampai Jumaat duduk semua, balik semula ke alam barzakh kubur. Ada tak? Tak ada. Kalau pergi ke sana, tak boleh patah balik dah ke muka dunia. Tak ada lah tuan-tuan. Terputus hubungan kita. Saudara mara, anak isteri, orang yang kita sayang, musuh-musuh kita, habis semua terputus hubungan. Tak boleh balik dah semula ke bumi. Nak pergi ke mahsyar, akhirat tempat himpunan, belum ada himpunannya lagi. Duduklah kita terdinding, ya, terkurung di barzakh itu, sementara menanti hari kebangkitan. Lama mana? Wallahu a'lam. Lebih lama berbanding usia kita atas muka dunia ni. Kita duduk tanya, pakcik ada sini yang umur 100 tahun, orang Perlis ni, ada umur 70-80, rasa puas dah, ya. Dia kata saya hidup tak tahu berapa kali Perdana Menteri dah. Daripada zaman Perdana Menteri pertama sampailah ni, ya. Perdana Menteri ke berapa ulang balik jadi Perdana Menteri semula. Dia kata pakcik hidup lama dah, dia kata. Ya. Sempat dengan zaman penjajah British, betul dengan Jepun, ya, Komunis 40 berapa hari, ya, kemudian British balik sampai merdeka, sampailah ni. Allah rasa lama sangat. Kita rasa lama. Ni dengan kuliah subuh tak tahu pukul berapa habis. Kita pun rasa lama sangat dah. Pukul berapa lah habis ni kerana ni. Ni sampai Zuhur ke apa, sampai Luhur ke, ataupun sampai Asar ke, kita tak tahu. Itu pun kita rasa lama. Duduklah dalam masjid, kapetnya lembut, ada lampu, ada kipas. Tapi di barzakh itu bukan begini keadaan. Terikat dalam kain kapan jasad kita kan. Hanya dia semua tubuh saja. Kita punya sini dia pakai apa? Dia pakai lahat ke, ataupun dia pakai keranda kotak papan. Pakai papan dia. Itulah besar. Besar mana? Ada tak dibuat sebesar masjid ni? Tak ada. Tak ada tak orang buat dia punya keranda papan itu sebesar masjid? Tak ada. Kecil sikit besar bilik imam? Tak ada. Semua muat tubuh je boleh buat masuk. Serendingkan jenazah kita sendai dengan tanah kepal ke apa benda. Itulah ruang. Berapa lama? Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan ikut usia perkhidmatan dalam perkhidmatan kerajaan, ratusan bahkan ribu tahun. Tengok umat terdahulu, Nabi dan Rasul umat terdahulu, mereka pernah hidup puluhan tahun, ada yang usia panjang sikit ratus tahun, tapi mereka telah menghuni barzakh ini sudah berapa lama? Ribuan tahun. Tuan-tuan kenal tuan-tuan punya tok moyang ke, tok nenek kita tahun 1000 Masihi? Tuan kenal? Tahun 1500 zaman Melaka, kerajaan Melaka Portugis apa penjajah tu. Ada pernah kenal tu? Kalau simpan salah silah keluarga, saya tahu ada satu moyang saya nama Panglima Perang Tun Ibrahim. Daripada Melaka diturun ke Ulu Pahang pada tahun 1494 lebih kurang. Dia meninggal lebih kurang tahun 1500 awal sebelum. Mungkin masa itu usia dia 80-90 tahun dulu kan, kadang sampai 100 tahun pun ada. Tapi dia dah duduk mati, duduk dalam kubur berapa lama di alam barzakh. Kalau tahun 1500 lebih kurang dia meninggal 1600, 1700, 1800, 1900, tahun 2000 lah ni, tahun 2019. Mana dah 500, hampir 519 tahun dia duduk di alam barzakh. Lebih lama daripada usia dia masih hidup atas muka dunia. Seorang moyang saya nama Tok Kaya Ibrahim, tahun 1650. Dia memerintah belah Ulu Pahang, ya, zaman Belanda. Dia meninggal tahun 1700. Mungkin usia dia 780 tahun. Bayangkan daripada tahun 1700 dia duduk dalam kubur 1800, 1900, tahun 2000, 2009, hampir 2019 ni, tak nak dekat nak habis dah ni. 300, hampir 319 tahun duduk di alam barzakh, berbanding dia duduk atas muka dunia dulu hanya 780 ke 90 tahun, tak sampai 100 tahun. Allahu Akbar. Hari ni kita bimbang kalau rumah kita kecil, tak selesa. Ada modal dapat bonus, siapa simpan duit gaji, duduk berniaga.
Kita sambung lagi dapur bagi luas, senang nak kenduri kenara, nak masak kaum ibu, nak membawang. Rasa ruang tamu rumah kecil, kita perluaskan lagi sebab esok senang nak buat kenduri doa selamat, menyambut menantu. Senang anak-anak cucu nak berlari, duk main berangkak. Bilik tidur kena tambah, sebab anak kita dah kahwin dah. Esok kalau dia balik-balik raya, ada rumah apa, ada bilik khas untuk mereka duduk. Kita sibuk duk besar, kita perluaskan rumah yang sedia ada nak bagi selesa. Yang kita akan tinggalkan, tak lama hidup atas dunia. Puluhan tahun saja, tak sampai 100 tahun. Dan bagaimana dengan barzakh yang kita akan duduk huni lebih daripada usia kita atas muka. Bagaimana kita nak jadikan dia luas? Mana jadikan dia taman daripada taman-taman syurga. Waktulah amal salih kita hidup atas muka. Kita dah beriman dengan Allah. Kita beriman wujudnya barzakh, alam kubur, keadaannya, dan juga mahsyar akhirat. Tapi apa persiapan kita? Apa amal salih yang kita buat? Waktu turuti iman itu dengan amalan salih. Baik, untuk kita tinggalkan apa alam barzakh ini, pelayaran, perjalanan bicara kita pagi ini, bila dibangkitkan manusia daripada mahsyar, apa dia daripada kubur mereka selepas berlaku kiamat, kan? Lama pula kita disiapa? Menunggu detik daripada apa? Masa untuk dibangkitkan daripada mahsyar. Tuan-tuan sekalian, takut kan? Macam mana perakhiran hidup kita? Macam mana barzakh kita? Kalau kita baca hadis Nabi SAW tentang kematian, bagaimana keadaan roh mereka dibawa ke mana, kita harap-harap kita duduk dalam kelompok yang terbaik. Nabi beritahu, orang beza orang beriman dengan orang yang kafir, orang yang derhaka, mungkar apa maksiat pada Allah ni, dia ada beza dia. Kalau orang beriman orang beriman, beramal soleh, saat dia nak mati, malaikat bersusun ni daripada ubun-ubun dia sampai ke langit yang tertinggi. Malakul maut itu nama yang sahih. Kalau Izrail ni hadis ni tak berapa nak kuat, tapi terkenal di kalangan orang Melayu kita malaikat Izrail. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis sahih pada dia malakul maut, malaikat maut. Malak ni satu ya, satu malaikat. Malaikat ni dua, malaikah banyak malaikat. Dicabut roh orang yang beriman, beramal soleh yang baik ini pelan-pelan. Sakit tuan-tuan, roh nak keluar daripada jasad, pelan-pelan ditarik. Ibarat air yang tumpah daripada gelas mengalir. Baunya wangi. Malaikat bersusun ni menyambut roh ni, memuji roh orang mukmin ini. Pasing kat malaikat yang sebelah. Diangkat tu sampai ke langit yang tertinggi. Di sana di Iliyin, ya. Sengaja kata di syurga Iliyin. Dia akan berhimpun roh dengan roh orang-orang mukmin yang mendapat nikmat di sisi Allah yang telah pergi mendahului kita. Di saat saudara mara menangis meratap kematian kita, di saat mereka menguruskan jenazah kita, kita masa tu roh itu alhamdulillah minta-minta gitulah ya, doa pada Allah. Roh orang mukmin ini duduk di sana. Selepas dikafan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu disimpan, dikebumikan. Bila dikebumikan, maka di saat itu roh itu dikembalikan semula ke jasad sebentar untuk menjawab soalan malaikat. Ya'tihi malakani azraqani yuqalu li ahadihima munkarun li akhar. Nak baca tentang malaikat di alam barzakh manusia. Bila ditanya siapa Tuhanmu, kita boleh jawab berdasarkan kepada amal soleh kita, Allah Ta'ala permudahkan. Siapa nabimu, siapa ikhwanmu, kiblat apa semua tu kan, dia boleh jawab molek. Kemudian roh ini akan kembali semula ke Iliyin bersama dengan roh orang-orang mukmin. Allah Akbar. Ada pun orang-orang yang kafir, orang yang dia derhaka pada Allah. Bila mati, bagaimana keadaan malaikat bersusun? Direntak keluar rohnya dengan kasar oleh malaikat, oleh malakul maut, malaikat maut. Keluar bau yang busuk, maka lebih busuk daripada bau bangkai. Malaikat menyumpah, mengutuk, kemudian dilempar ni roh ni cepat-cepat, tak melepasi pun langit pertama, dilempar balik ke muka jenazah ni. Nak menjawab soalan, tak boleh nak buat apa.
Lalu di situlah dia menerima azab dan sengsara ni, sehinggalah kebangkitan di padang mahsyar. Nauzubillah, sempit, panas, keadaan macam-macam yang kita dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, dia ada targhib wa tarhib. Nabi datang, Allah Ta'ala beritahu manusia ni, dia ada buat targhib dengan tarhib. Dalam bab cerita seronoknya jadi orang-orang mukmin dan jadi orang baik, ini balasannya. Seronok kita, ya Allah aku nak jadi baik sebab besok aku nak selamat di alam barzakh. Ada pula buat tarhib, cerita yang menakutkan, mengerikan, menggerunkan, supaya jangan kita buat, tak tentu pasal masih hidup. Hari ni tuan, sebab apa kita takut mengenal ke, ya Allah lamanya dia tak sanggup aku duduk dalam keadaan gelap, gelita, sempit, panas, sunyi, menakut, mengerikan dengan azab. Kita takkan sanggup. Sebab apa jadi begini? Kita tahu kalau buat begini atas muka dunia, ini balasannya. Sebab tu tuan-tuan, hari ni orang beriman, alhamdulillah, tapi amal soleh dengan mulut, dengan tulisan, dengan harta benda, dengan kederat tulang 4 kerat, kita buatlah yang baik-baik. Tapi ya Allah, ya Tuhan ku, hari ni manusia dia tak bajet langsung bila buat jahat. Menulis fitnah orang, kata kat orang benda yang tak betul, dia sengaja dia ada-ada supaya menanam kebencian pada siapa yang dimusuhinya, mengambil hak orang, menzalimi. Masya Allah, tak bajet langsung, dia tak kira lalu, seolah-olah dia tak mati, dia lupa ke tentang kematian dan juga alam barzakh yang sangat menakutkan. Ada jenis manusia gini, kita tegur dia pun tak boleh, tegur lagi dia melenting. Ada manusia begini, sombong. Allah, kita kalau kita nak menulis sesuatu, nak cakap sesuatu kan, nak buat sesuatu, nak ambil hak orang ke, nak itu nak ni kan, nak kutuk, nak maki orang, nak fitnah orang, rasa tak sanggup rasa. Kalau aku mati tak sempat minta ampun, tak sempat betulkan keadaan macam mana. Tu dia. Sebab itulah kena banyak ingat mati. Itu perjalanan kita di alam barzakh. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi hamba Allah yang akan dihimpun bersama para mukminin di mana? Di Illiyin. Dan bila kita dibangkitkan daripada mahsyar, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, kata Rasulullah. Dalam hadis ini hadis sahih daripada Aisyah, hadis muttafaqun alaihi, riwayat al-Bukhari, Muslim, Imam Muslim. Tentu apa kata Nabi? Dihimpun manusia di pada mahsyar kelak dalam keadaan apa? Hufatan uratan ghurla, dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan telanjang bulat, tak ada pakaian. Hufatan maknanya ghairu munta'ilina, tak ada berkasut di pada mahsyar nanti. Mahsyar masa itu sangat panas bumi ni. Utadinu syamsu minar ru'us, matahari hampir di kepala dalam jarak 1 mil, kata Rasulullah. Mil ni satu jarak dalam muka bumi, dekat atas dunia ni. Hari ni tuan-tuan, matahari luar daripada bumi lebih pada 100 juta kilometer pun kita tak tahan panas. Tanya jemaah haji kita hari ni, siapa ada saudara mara ke, pergi tanya dia macam mana panas, 50 lebih darjah Celsius bila kemuncak musim panas. Kita kat Malaysia 40, 41, 42, isytihar cuti darurat sekolah, tak boleh pergi sekolah, bimbang anak-anak mati, kena heat stroke haba. Hari ni saya ulang balik, matahari lebih jauh luar daripada bumi, lebih daripada 100 juta kilometer, tak tahan panas dia kita tengah hari. Di sana dia, kalau dekat bumi Makkah, Madinah, kalau 50 lebih darjah Celsius, cuba pijak atas tanah batu ni, sangat panas ni, boleh melecur ke tapak kaki ni 4-5 hari, merah pedih. Saya pernah kena mesti duduk sana dulu. Balik pada solat Jumaat dekat masjid kat perumahan Arab, masa tu tengah hari musim panas, selipar kita kena kebas dia orang. Saya tengok dalam jarak berapa puluh meter ke, tak sampai 100 meter daripada masjid tu ada kedai runcit dah buka lepas solat Jumaat. Saya berlari-lari anak ni, dah pergi beli selipar 5 rial. Tak sampai seminit pun, berapa puluh saat, tapi dia punya pedih tapak kaki 4-5 hari ni, merah pedih. Ya Allah, panas sungguh. Bagaimana di mahsyar bila matahari tu hampir dengan kepala kita dalam jarak dalam muka bumi. Berapa jarak 1 mil? Sahabat pernah ditanya, aku pun tak tahu, kata sahabat. Ada, walaupun ada pandangan kata satu jarak penceluk-celak tu, ataupun satu jarak tak tahulah kilometer ke batu ke. Nak beritahu, bila tak ada alas kaki di padang mahsyar, ya Allah, melompat lagi tu kepanasan. Tak mati pula tu. Kemudian dalam keadaan apa? Uratan,
laisa lahu ma yasruhu ma yasruhum min thiyab. Tak ada sesuatu apa pun untuk menutup aurat mereka daripada pakaian. Telanjang bulat. Malu tak rasa tuan-tuan? Ke tuan-tuan tak malu? Kalau kita datang ke masjid dengar ceramah hari ni, semua kena telanjang belaka, termasuk penceramah. Saya pun tak datang, tuan-tuan pun tak datang kan? Ya Allah, aibnya, malunya lah. Tapi bagaimana di mahsyar kelak? Ghurlan, mana-mana ghurla, ghairu makhtunin, kata ulama yang syarah hadis kalau Bukhari, hadis Imam Bukhari yang syarah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari yang terkenal. Kalau Sahih Muslim syarah Imam An-Nawawi, syarah Sahih Muslim. Ghairu makhtunin, maka dalam keadaan tidak berkhatan. Kita temu ke dunia ni dah berkhatan dah kan? Kadang-kadang berapa kali khatan, itu repair ustaz. Kemudian dah tua tu repair. Tapi akhirat besok di pada mahsyar dia tumbuh balik. Jangan bayang, memang tak ada selera nak sarapan bagi dia kan. Buruknya, huduhnya, hinanya kita besok daripada mahsyar. Siapa yang pernah ada kaki kena kerat kencing manis, atau pada tangan putus aksiden, di pada mahsyar besok akan dikembalikan semula anggota kita. Semua dikembalikan. Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, Aisyah ni isteri Rasulullah, mukminah, salihah, afifah. Orang mukmin, mukminah, salihah, baik, kemudian afifah, yang sangat menjaga kehormatan diri. Sudah pasti dia berasa malu bila mengenangkan daripada mahsyar. Belum berlaku, tapi dia dah berasa malu dah. Ya Allah, apa ya Rasulullah, dia kata, adakah nanti lelaki perempuan sekali duduk berhimpun daripada mahsyar dalam keadaan begitu, telanjang bulat? Tidakkah nanti mereka akan melihat satu sama lain aurat, apa orang ni lihat aurat ni, orang ni lihat aurat ni? Malulah rasakan. Itu maksud soalan Aisyah. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhalika. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, al-amru ahamu min an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, maksud kenyataan Rasulullah ni untuk menjawab kembali, keadaan masa itu sangat dahsyat, sangat huru-hara dan sangat sengsara, terseksanya manusia, sehingga mereka tak sempat dah nak peduli, nak pandang satu sama lain, nak tengok aurat orang ni, nak kira, nak sukat punggung orang depan ni satu hasta ke dua hasta lebar ke, nak kira tak lalat panau korak atas belakang orang, tak sempat dah. Sebab apa? Keadaan yang sangat panas manusia. Ada yang tenggelam, kata Rasulullah hadis lain, dalam peluh sendiri yang hanyir separuh buku lali, lutut, pinggang. Ada yang lemas dalam peluh sendiri di kedudukan masing-masing. Masa itu tak sempat dah nak bercara okey kanan kita. Allah. Manusia ni betul tuan-tuan, kalau dipanas, kalau dihilang kewarasan akal, dia tak sedar. Macam orang kena demam panas kan, macam tak sedar apa benda. Ni saya dah baca satu majalah lah, tak tahu lah kisah benar ke kisah dongeng ke, satu cerita lah, majalah tabloid. Nak cerita panas, manusia ni bila dia terpanas, dia takut panas, dia hilang, dia tak ingat apa. Dia mandi, dia pakai tuala. Sini pakai apa? Tuala jugalah. Dia mandi telanjang. Dia ambil tuala dia, sangkut dekat paku, dekat berlepas dalam bilik air, dia pun mandi. Sedang syok dia mandi, tiba-tiba orang kampung bertempik, teriak, api, rumah terbakar, lari, selamatkan diri. Dia dengar, api, rumah terbakar. Dia buka pintu bilik air, tandas dia, dia keluar ikut pintu dapur, lari ke depan rumah. Dia terlupa tuala dia tinggal dalam tandas tadi. Orang kampung semua pandang dia. Dia pun pelik. Apa pandang-pandang? Apa kata orang kampung? Hang telanjang apa tuala mana? Baru dia teringat, ya Allah, tuala tertinggal dalam tandas, dalam bilik ayam. Yang paling malang sekali, yang terbakar tu bukan rumah dia. Yang terbakar tu rumah jiran dia. Api tak kena lagi ke punggung dia, ke buntut dia, tapi dia punya takut huru-hara, dia tak sedar dia telanjang. Nampak tuan-tuan? Itu keadaan manusia. Itu atas dunia. Kalau di sana besok, ya Allah, ya Tuhan, itulah keadaan kita, apa yang akan kita hadapi. Dahaga, haus. Tapi ada satu kolam ke, yang nama Telaga Kautsar. Ini orang mukmin yang beramal saleh, umat Nabi yang beriman dan beramal saleh, dia boleh minum di
air daripada Telaga Kautsar. Bentuknya ada cerita dalam hadis bagaimana bau dia sangat harum. Kalau minum takkan dahaga selama-lama. Tuan-tuan nak dah? Allah, kita kalau musim panas ni kena teh ais kau tepi jalan. Kena apa? Kena air jambu batu, ya Allah sedapnya. Tapi besok nak minum lagi kalau panas. Yang ni sekali minum tidak dahaga selama-lama. Orang kafir, orang yang berderhaka pada Allah, dihambat oleh malaikat, dihalau, tak boleh mendekati kolam ni. Apa kolam ini. Jadi tuan-tuan, apakah kita semua besok akan sengsara selama-lama? Apa guna kami beriman kepada Allah dan beramal soleh? Kami tak apa, kita taat pada Allah, takkanlah kita kena seksa macam tu. Itu belum cerita neraka lagi. Tidak tuan-tuan, ada golongan yang selamat di pada mahsyar nanti. Kita semua akan diberi pakaian, jangan bimbang sekejap je telanjang. Kita akan diberi pakaian. Kita sebimbang lah, orang sebelah pun tak sempat nak bercara kita kan. Siapa manusia pertama diberi pakaian yang Rasulullah sebut dalam hadis? Awwal man yuksa yaumil qiyamati Ibrahim, kama qala hadis Nabi. Manusia pertama akan diberi pakaian di hari kiamat daripada mahsyar kelak Nabi Ibrahim. Dan Rasulullah juga disebut dalam hadis lain, sahabat beritahu, apakah pakaian akan diberi kepada kita besok? Tuan-tuan nak pakaian apa? Tak boleh order lah. Kain kafan kita. Kafan kita, pakaian terakhir kita atas muka bumi, itulah akan diberi semula kepada kita untuk menutup aurat kita di mahsyar kelak. Mu'adz, sahabat Rasulullah, pernah berpesan kepada sahabat-sahabat di kalangan wanita yang menguruskan jenazah ibunya agar memperelokkan kain kafan ibu dia. Sebab dia kata, dia dengar Rasulullah beritahu bahawa kita kelak daripada mahsyar akan diberi pakaian. Apa pakaian kita akan menutup aurat kita besok? Kain kafan kita. Ada orang dah beli siap-siap dah, tuan-tuan, ada beli siap-siap dah kain kafan tuan-tuan. Ke harap kain kafan masjid dia beragama Islam, badan khairat. Ada orang dah beli siap dah. Dia sekarang ada dijual beg kan, kain kafan ada, kapas ada, apa ni, segala benda ada untuk pengurusan jenazah. Dibawa ke Kulu-Kiling, letak dalam kereta dia dalam bonet. Mana kalau ada mana dia meninggal, nah ada dah kain kafan. Ataupun dia letak di rumah kalau dia jarang berjalan jauh kan, duk main sekitar apa tinggi dah ya, habis-habis pergi kangak balik semula petang. Kalau dia meninggal, mak dia kata ada kain kafan pak hang, dia beli lama dah, dia beli dulu. Tapi pastikan bezit molek tutup kan, kuning, kena kencing lipas, kena kencing tikus, kena kerik lipas kan, tak lawa. Biar yang terbaik kain kafan kita. Janganlah warna-warni pula, corak batik-batik ke pelik pula itu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ada orang dah beringat dah. Dia nak kain kafan terbaik. Kalau ada tulis made in China, potong. Dah tu dah. Jangan kain kafan macam Syiah Iran tu, macam-macam benda tulisnya, yang Ali, Fatimah, Hasan, Husain, tu pelik pula. Jadi tuan-tuan sekalian, 7 golongan akan selamat sementara menanti hisab. Dalam keadaan panas, sengsara, ketika manusia tak apa ni huru-hara di pada mahsyar, tapi ada kelompok special duduk bernaung di bawah arsy Allah. Arsy ni saya tak nak cerita lah besar mana luas. Tuan-tuan kalau biasa dengar ceramah hadis Nabi, ya Allah, hebat dapat bernaung di bawah arsy Allah. Teduh, sejuk, dingin, tak letih, tak lapar, tak dahaga. Allah seronoknya lah macam tuan-tuan kan, kalau apa-apa, kalau hari Jumaat ke benda kan, pasang aircon kan, Allah sejuknya lah. Orang lain nak lambat duduk kat beranda panas, kita duduk dalam, Allah nyamannya lah. Betul kan, ada tidur ya, sedar-sedar ya. Bila orang kamat baru kita bangun. Itulah ubat tidur paling mujarab, dengar khutbah. Di rumah payah tidur, pusing kanan, pusing kiri, tak tahu apa penyakit laku dia dah. Susah sungguh nak tidur sejak dah berumur ni. Rupa-rupanya ya, ubat tidur paling mujarab bukan ubat tidur kat farmasi, kat klinik hospital ya. Masuk je dalam masjid, buka aircon, ittaqullah haja tok khatib, terus mata kita berat gitu kan. Lena sungguh sampai berkeruh pun ada ya. Jadi tuan-tuan sekalian, 7 golongan ni siapa? Hadis ni hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Dia ada beberapa lafaz dia. Nabi kata apa? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam setengah riwayat lain disebut sab'atun yuzilluhumullah fi dhilali arsy. 7 golongan yang akan bernaung di bawah naungan arsy, apa di bawah naungan yang tidak ada sebarang naungan hanya melainkan naungan Allah Taala. Dalam hadis yang lain pula disebut
7 golongan yang akan dapat bernaung di bawah arasy Allah, disebut secara sarah, secara direct disebut itu 7 golongan yang akan duduk bernaung di bawah arasy Allah. Special tuan-tuan. Kita kalau raja ke, okay, sultan ke, yang di Petua Agong ajak kita pergi istana dia dah, Allah, kita punya cerita 3 bulan tak habis kat kedai kopi. Dalam ramai-ramai orang, hanya kita dia dijemput, bukan orang lain. Allah Tuhan, seronoknya. Saya beberapa minggu hari tu ke bulan lepas ke bulan berapa pun, saya dapat jemputan untuk berceramah, bertazkirah Maghrib Isyak di surau Istana Negara. Ceramah depan apa? Tuanku di Petua Agong. Saya dah biasa dah ceramah, dia kata-kata dah banyak tahun, lama dah, ya, 10 tahun maknanya. Tapi kali itu dapat jemputan khas untuk bertazkirah di Istana Negara. Depan di Petua Agong sendiri dengan permaisuri. Ini orang lain ni semua adalah besar-besar ni, kita orang kecil. Dia nak dengar ceramah kita tu pun alhamdulillah sangat. Kita sampai dekat dia punya istana, ya Allah cantiknya lah. Pagar istana tu sendiri pun kita rasa tak mampu dah kita, ya? Mungkin sama ataupun mahal pagar istana lagi banding rumah kita. Tengok dia punya istana surau, masya-Allah lawa cantiknya. Dia punya rasa bangga dia, ya Allah ya Tuhanku, tak tahulah berapa minggu tak habis-habis boleh terkenang. Kemudian tuan-tuan, kita dijemput ke tempat makan, tempat santak dia. Makan di meja dia, meja kita lah. Kemudian dia ajak bergambar pula. Allah, rasa kembang kita rasa. Orang lain ni bergambar, dia wakil kan jemput bergambar. Tiba-tiba sampai tang pepat saya, kita duduk je tepi kan. Dia kata semua bergambar, mari sini. Dia kata gambar kejap dekat nak apa, dia nak berangkat ada ke nak berehat. Dia kata PU, dia kata Ustaz tunggu dulu. Saya nak bergambar dengan PU je, orang lain jangan campur. Allah kita punya bangga kembar hidung, la ilaha illallah. Dia nak bergambar dengan kita je. Dia tak mahu orang lain campur. Orang lain ni kena apa, menumpang kan. Dia jangan siapa lagi orang lain kan. Cepat sikit ni ada kosong lagi, gambar ramai. Tapi kena tang kita, dia kata PU tunggu dulu. Sekarang last kata kita bergambar berdua je, orang lain jangan campur. Allah Tuhan, rasa nak sujud syukur je dah. Kembang lepas hidung kita. Dia pun bergambar lah, borak sikit. Dia pun dia ajak ke dia punya apa, kawasan apa ni, ruang lega istana tu. Ya Allah ya Tuhan, ku cantiknya duduk, aircon dia sejuk, kapet dia lawa. Allah Tuhan. Kita tuan-tuan itu atas dunia dapat tengok istana negara tu, tuan-tuan tak terbayang, tak pernah terfikir kita nak pergi ke situ. Bagaimana di akhirat kelak kita dapat bernaung di bawah di bawah naungan arasy Allah. Sudah pasti jauh lebih hebat berbanding tempat yang istimewa atas muka dunia. Kita pergi Mekah tuan-tuan, kalau kita dapat masuk Kaabah, diberi lainan special. Terus cerita lah, kita punya cerita dekat Facebook tu berbulan-bulan, bertahun betapa tak habis dah. Terus kata kita dapat masuk solat dalam Kaabah, tempat special tu. Kita dapat solat dekat Syazarwan tu, mana Hijr Ismail tu kan, di Kaabah. Kemudian ada yang batu yang macam separuh bulat dekat para dada tu, kayak mama putih tu. Itu pun Kaabah juga sebenarnya. Dapat solat dalam tu juga bermakna dapat solat dalam Kaabah juga. Siapa pernah dapat solat dalam tu kan? Allah, kita punya bangga dah, rasa bersyukur, bertuahnya rasa dapat solat dalam batu lingkungan apa ni Hijr Ismail tu kan. Menghadap ke Kaabah yang 4 segi tu. Siapa pernah dapat masuk Raudhah? Tempat istimewa ke di Masjid Nabawi. Itu asal Masjid Nabawi, tempat mustajab doa. Orang punya ramai pergi musim apa musim. Kita berapa kali try nak pergi, tak lepas-lepas. Manusia begitu ramai. Akhirnya lain kali lah bang. Lain kali lagi dia kata apa ni, kita datang kemudian lah besok kumpul duit, datang buat umrah pula, time orang tak ramai. Kok dapat merasa berpijak di dalam Raudhah, dapat sujud dalam Raudhah Nabi, dapat solat. Sekali kita dapat, ya Allah ya Tuhanku, menangis menitir air mata kita kan. Dapat pula sujud dekat mihrab Nabi, tempat Rasulullah jadi imam tu kan. Dia buat mihrab Nabi, dapat pula sujud di situ. Allah, kita rasa bertuah sungguh kita. Bagaimana kalau kita besok dapat bernaung di bawah arasy Allah? Sudah pasti kita bertuah. Siapa golongan ini? Saya sebut secara ringkas sebelum kita penutup. Hari dia pun dah pukul 7 minit. Tuan-tuan pun rasa macam rasa nak baring terhibur orang sebelah. Rasa letih sangat dah. Tuan-tuan tak ada rasa nak baring terhibur orang sebelah, tak ada. Silakan. Jangan orang apa
Kecuali minta izin ni lah, kata dia marah pula dah. Kalau dia tumpang baring gila-gila tak ada. Yang penting habis. Kita cerita tentang 7 golongan ni, simple je ujung. Siapa golongan ini? Sab'atu yudhilluhumullah. 7 golongan yang akan dapat bernaung di bawah arasy Allah ini. Pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Kita dilantik jadi pemimpin. Tak kira lah dia apa peringkat, apa jenis kepimpinan. Itu mana Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk meletak sebelah kaki di bawah arasy dia di akhir akhirat kelak daripada mahsyar. Memimpin belia ke kampung ke kan, peringkat JKK ke masjid ke daerah ke negeri negara ke parlimen ke, tak kira lah apa, berlakulah adil, letak sesuatu sesuai munasabah pada tempat dan hak dia. Kalau orang ni perlu dapat, dia dapat. Dia tak perlu, jangan diberi. Kalau dapat banyak, beri banyak. Hak si banyak ni, banyak ni. Itu pemimpin yang adil, kan? Sepatut dia didahulukan berbanding orang lain. Dahulukan dia, berilah hak dia. Hak apa orang yang kita pimpin. Pimpinlah mereka untuk mencari redha Allah, cari pahala, cari taat pada Allah. Jangan kita diberi kuasa untuk memimpin tapi kita ajak manusia derhaka pada Allah. Contoh, kita jadi pengetua sekolah, paksa cikgu karaoke. Kalau tak karaoke sekarang, markah SKT prestasi tahunan bagi rendah, gaji tak naik, statik. Jadi ketua jabatan, kita buat apa? Kita jadi orang yang zalim. Kita ada kuasa untuk memutuskan nak beri siapa tender supplier. Kita bagi pada kroni kita, pada orang yang tak berhak, sedangkan dia nak bagus apa semua, cukup syarat apa semua, kita bagi pada orang yang tak cukup syarat. Tunggulah. Itu ujian daripada Allah, betul kan? Sebab tu tuan-tuan, ujian ni sangat berat. Siapa dapat jadi pemimpin yang adil, insya-Allah tempatnya di bawah arasy Allah. Siapa lagi? Wasyabun nasya fi ibadatillah, anak-anak muda yang hidupnya sentiasa beribadah pada Allah. Setiap apa kerja buat, dia niat aku ni buat kerana Allah. Dia jadi ibadah, dia bermain, bersukan, rekreasi, dia bekerja, dia cari rezeki, dia makan, dia minum, dia tidur. Semua apa benda dia buat niat kerana Allah. Barulah dia lurus hidup dia. Taklah dia buat benda yang mungkar maksiat. Takkan dia nak mencuri, niat kerana Allah. Merokok, pompah kerana Allah. Tak jadi, dia tak masuk lain. Betul tak? Nak pergi benda agaknya, pergi berdating dengan mak dia, nak pergi ke Langkawi, berpeluk-peluk kerana Allah, jadi ibadah, tak jadi. Sebab bila niat tak jadi, tak masuk channel, tak masuk lain. Bila buat satu muka maksiat, niat nak jadi ibadah, dia tak kena, automatik dia akan tolak. Berasa tak kena dengan jiwa, fitrah sebagai seorang mukmin. Buatlah apa benda dalam kehidupan kita, niat kerana Allah. Tapi tuan-tuan yang dah tua jangan berasa hati pula, kami tak ada peluang ke Ustaz? Kalau tuan-tuan start pada zaman muda dulu dah memang segala kerja buat niat kerana Allah, buat lurus betul, jangan bimbang, dah ada dah insya-Allah. Dan kita istiqamah dalam usia tua. Kalau masa muda dulu lara juga, pakai seluar pop ye kan. Jenis gitar apa tak lepas, rokok bersama potong berasa lubang hidung, lubang telinga. Masa muda-muda tak ada nak buat ibadat, dah tua ni baru kita insya alhamdulillah. Kita cari part-part yang lain, syarat-syarat yang lain pula. Sebagai pemimpin yang adil. Ataupun dia kata wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ni hak kita ni. Lelaki hatinya sentiasa terpaut pada masjid untuk buat amal ibadat, i'tikaf, duduk dalam majlis ilmu, untuk solat berjemaah, baca Quran. Hati sentiasa teringat nak datang ke rumah Allah. Yang ni dapat je. Orang muda dapat, kita yang dah tua ni pun dapat. Ataupun kita dah pencen baru kita nak pertingkatkan amal ibadat. Ni tanam dalam hati kita. Di sinilah tempat checkpoint kita. Apa-apa nak duduk di masjid. Bukan sebab nak lari pada bini beletiak kat rumah. Bukan serabut dengan anak cucu, tak mau dia nak tidur baring sekejap pun tak boleh, nak lelap. Bukan sebab nak dapat aircon masjid yang sejuk, tak. Tapi sebab kita nak cari pahala redha Allah, ibadah di sini. Itu insya-Allah. Pergi Kuala Lumpur kan, teringat Pak tak boleh lama 2-3 hari boleh lah, teringat dekat jemaah masjid, teringat dekat program masjid dekat kampung, balik dia. Hati sentiasa terpaut, tapi janganlah hanya hati teringat niat aja tapi tak pernah sampai. Seminggu sekali je jadi Jumaat. Ataupun sembahyang sunat raya, ahli sunat wal Jumaat, sembahyang sunat raya dengan sembahyang Jumaat je. Kita teringat semua nak datang masjid tapi tak sampai-sampai. Bukan jenis itu teringat aja. Tapi memang dia hatinya teringat pada masjid dan dia sentiasa berkunjung ke rumah Allah. Dah berapa dah tu? 4 kan? Imam Adil, Syabun Syafi'i betul, pemuda hidup sentiasa ibadah pada Allah. Yang ketiga apa tadi?
lelaki sentiasa hati terpaut pada masjid, walaupun lelaki perempuan pun sama kau. Walaupun khitab disebut lelaki tapi perempuan pun serupa. Cuma perempuan ni afdal solat di rumah lah, tapi kalau ikut tu apa suami kita ke masjid sekali tak ada masalah. Yang keempat apa dia? Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua lelaki ataupun dua orang yang berkasih sayang, menghormati ra'i semata-mata kerana Allah, bertemu berpisah kerana Allah, bukan sebab dia ni orang kaya, dia ni saudara mara, dia orang hebat-hebat, senang dapat kabel, dapat projek, ni senang anak besok nak dapat temuduga sekolah asrama penuh, ya, ataupun dapat masuk dapat kerja. Tak, bukan sebab tu. Sebab dia YB, dia ada kuasa, kita rapat, dia kita ra'i. Tapi kalau dah pencen besok, muka pun tak pandang. Sebab dia bos kita jaga, sebab dia jaga markah prestasi kita, SKT kita. Dia pencen besok, kita tendang dia keluar. Bukan sebab itu. Sebab dia miskin ke dia kaya, tidak menjadi sebab, tapi kerana Allah. Hari ni kita ra'i orang susah, orang miskin. Kita kadang-kadang kita double standard. Kalau orang tu kaya, orang tu hebat, Masya Allah, kita punya ra'i hebat. Kita buat kenduri kahwin kan, sekarang ni style sistem buffet ke hidang kan. Kita tengah makan, tuan rumah lama nyambut tetamu, tiba-tiba kita rasa lapar, kita pun makan. Tiba-tiba tak tahu Datuk Seri ke YB mana sampai. Kita punya huru-hara, ya Allah, YB sampai. Dia makan basuh tangan dengan air sirap, lak dekat meja, habis kat tuduh-tuduh bini ni kan. Bekerja, tak sambut orang besar. Oh, sini YB, itu nak makan kat mana ni? Kalau orang lain semua ambil dekat buffet kan. Tak apa, YB duduk sini, Datuk duduk sini, Datuk Seri duduk sini. Tak apa, kita mari hidang. Kecoh kita duk panggil anak menakan kita, anak kita, mari buat hidang ni, buat nasi, buat lauk apa semua ni. Masya Allah. Tapi kalau yang datang itu orang kampung, pakai selipak lain sebelah kan, bawa jabir plastik kan, datang, Assalamualaikum tuan rumah, kita tengah makan kan. Aku salah, jemput-jemputlah, makanlah tu. Nasi kat situ, air kat situ, tunjuk dengan muncung punya. Main dengan muncung je. Cari-cari pandai-pandai lah, cari pinggan ke apa semua. Kalau dah habis kan, ambil kat dapur ataupun basuh lah mana yang ada. Allah, kita punya layanan macam mana? Lain kan? Kita kadang-kadang kita buat majlis hebat. Kadang meraihkan anak yatim ke pakai miskin. Tapi anak yatim pakai miskin makan duk tapi birai longkang. Apa ni polis ni kan? Yang hebat-hebat yang jadi tetamu VIP tu, Masya Allah, beridangnya, ya Allah, hebatnya. Kita raih siapa sebenarnya? Betul tuan, tak kira dia kaya, dia miskin, susah senang, layan dia, hormat dia semata-mata kerana Allah. Kalau kita bertugas di kaunter, di jabatan kerajaan ke swasta, kita bertugas di hospital di mana, kita sebagai doktor ke, medical assistant ke di jabat agama Islam ke, kita duk jaga kaunter orang nak nikah kahwin cerai rujuk kan. Kalau yang datang tu pakai kod tali leher, agak-agak tuan-tuan lagu mana? Kita punya layanan siap berdiri. Kena pula orang tu ada gelaran hebat, tunduk, yo. Dari sini. Borang ni macam mana? Tak apa, saya isi, bawa mari IC, kita tolong isi. Datuk siapa ni, tuan sign saja, tanda tangan je, tengok kita punya layanan. Tapi kalau yang datang tu orang kampung biasa kan, pakai kain plekat, pakai ketayak, selipar terlain sebelah, ikat apa dengan dawat. Ada apa pakcik? Ni nak anak nak kahwin. Habis anak tak datang sendiri. Habis yang nak kahwin ni pakcik ke anak pakcik? Habis macam mana ni? IC tak bawa, itu tak bawa, ini tak bawa. Pakcik pergi balik dululah. Nanti datang sebelum dengan anak. Allah. Tengok macam mana tuan-tuan, layanan kita. Saya pengalaman tu adalah tuan-tuan, masa isteri nak bersalin kat hospital kan, masa tu hari Ahad, hari cuti di Pahang. Jadi saya pakai selipar je lah. Saya pakai selipar, pakai slow slide, pakai t-shirt, nampak bodoh lah. Tapi tidaklah bodoh sangat. Jadi bila masuk ward tu, dia tak apa-apa layan kita. Ada satu doktor muda lah ambil rekod kan. Kita biasalah kita nak beramah mesra kan. Kalau kita tak tegak kan, kita kata apa, kita berasa kita sombong tak gamak kan nak buat sombong orang kan, sebab kita nak harap kederat khidmat orang. Tengok dia sibuk, dah agak-agak dah lega, dah tulis rekod apa semua, saya pun ulur tangan nak bersalam. Assalamualaikum doktor. Dia tak pandang pun. Ulur depan dia duduk. Dia pun terus bangun. 2 kali ke berapa kali saya Assalamualaikum, ulur tangan, terus tak pandang. Allah, dalam hati, aku cedok ni dia kerang masuk ICU dia 7 hari makan pakai salur, dia tak tahu kita nak sarit dos sampai kampung dusun. Jadi tuan-tuan sekalian, hati tu sabar, duk nak kata Allah, hinanya lah aku ni. Nampak?
Tapi habis isteri saya bersalin operate semua kan, tukarlah apa, hari kerja tu kita buatlah surat pejabat kita kan, ada guarantee letter kan, dapatlah pindah buat hak yang special sikit. Tapi itu tak jumpa lah. Jadi tuan-tuan, dalam beberapa minggu selepas tu saya dapat jemputan ceramah di hospital tersebut. Masa pergi ceramah tu tidaklah nak balas balik dah, kita pakai lawa lah, takkan pakai selipar kan. Saya pakai lawa sikit, pakai kot, tanya siap ada name tag lagi, pakai songkok kasut kilat. Jadi bila masuk auditorium tu, semua rasa macam kenal. Ada seorang jurawat tegur, rasa macam kenal Ustaz ni. Yalah, kata baru ni kan isteri saya bersalin, salin operate masuk uat. Penolong pengarah Jabatan Agama. Ingat kau orang kampung bodoh je, lepas tu tak layan kita, nak ulur tangan salam pun tak layan. Masa tu kita dapat mikrofon, gas sedap sangat lah, berapi berasak je tidak. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah tak kira siapa yang datang, nampak dia orang biasa-biasa, kita layan dia semata-mata kerana Allah. Jangan kita beri contoh, kita layan orang, nampak dia tua je, nampak selekeh je, tapi kita tak tahu anak dia siapa, tak tahu cucu dia siapa, entah ketua pengarah dekat Putrajaya sana, tak pasal-pasal kita kena tukar ke Sabah. Betul tak? Action sangat. Betul lah tuan-tuan, kalau kita hormat orang, kita raikan dia kerana Allah, kita bukan hanya mendapat penghormatan manusia, orang cerita kebaikan kita, tapi di pada mahsyar kita dapat bernaung di bawah arasy Allah. Apa lagi tuan-tuan yang berbaki lagi? 3, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamal wa qala inni akhafu Allah. Lelaki diajak oleh wanita yang ada kedudukan, dia ada kecantikan, ajak buat mungkar maksiat, ajak berzina contoh. Lalu ditolak, dia kata inni akhafullah, aku takut pada Allah. Dia menolak mungkar maksiat sebab takut pada Allah, bukan sebab takut CCTV nanti orang viral, malu tidak keluar dalam YouTube ke dalam Facebook ke apa semua. Bukan sebab itu, tetapi sebab ditakutkan Allah. Sama ada CCTV ke, ada orang tahu ke orang tak tahu, dia tetap menolak. Yang kelima apa dia? Yang keenam apa dia? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tufiqu yaminu. Walaupun disebut lelaki, tapi disebut seseorang lah, khitab dia untuk lelaki dan perempuan. Diberi satu sedekah, maka disembunyikan sedekah, dia tak viral, dia tak hebohkan orang, tak ceritakan orang, dia diam-diam kan. Ambil nombor akaun anak yatim, fakir miskin ke apa semua, perlukan sumbangan, di bank in, dia tak tangkap bergambar selik, duk hantar dalam Facebook, dalam Instagram, Twitter dia. Senyap-senyap jadi sedekah. Dibantu orang-orang susah, dibawa apa, baru dapat gaji ni beli beras, beli susu, beli tepung, beli gula, dia beli apa, ayam, beli telur, pergi hantar rumah orang susah, rumah anak yatim, rumah janda. Ada anak kecil-kecil lagi, suami dah meninggal, dia pula tak ada kerja tetap, duk ulang sokmo-sokmo tiap-tiap bulan kan. Boleh tak kau kalau suami kita hantar beras, telur, hantar gula, tepung ke rumah janda muda pula tu, anak kecil-kecil, boleh tak? Dia tak beritahu pun kat kita, sebab dia nak duduk buat arasy Allah. Agak-agak boleh tak kau? Macam tak boleh. Ada suami dia buat sedekah baik, dia tak cerita pun kat isteri dia. Sedar-sedar besok dia tambah seorang lagi. Itu okey juga kan. Buat baik kan. Itu tuan-tuan rahmat Allah sekalian, dia bersedekah, masuk masjid ketika orang tak ada, masuk dalam tabung. Dia tengok tak ada orang, dia masuk duit dalam tabung. Masya-Allah, tak ada siapa pun yang tahu. Ini dapat pahala sedekah, dia dapat pahala, dia dapat keistimewaan duduk di bawah arasy Allah. Tapi kalau siapa yang sedekah depan manusia, tabung dalam masjid, orang lain tengok kan. Ni tabung Jumaat duk tolak gerak itu masuk, orang pakai perhati belaka. Ataupun program dia lancarkan tabung kutipan derma dana Palestin ke apa semua kan. Dia pun masuk. Dia ikhlas tak apa, dia dapat pahala sedekah. Cuma keistimewaan untuk duduk di bawah arasy Allah tu bersyarat disembunyikan. Ini tadi dah tak apalah, kita sedekah terang-terangan pun kita buat, tapi ada masa sedekah peruntukkan harta kita sedikit untuk sedekah secara sembunyi-sembunyi, jangan bagi orang tahu. Dan terakhir daripada wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu. Seseorang, walaupun sebut lelaki kan, yang ingat Allah, diingat Allah Ta'ala. Baiknya Allah Ta'ala bagi nikmat pada aku ni, walaupun aku ni derhaka pada Allah, kita buat mungkar maksiat, kita buat ibadah pun tak khusyuk, sedekah ni jarang-jarang, buat amal solehnya kadang-kadang banyak kita buat siapa ni dosa berbanding kita beristighfar. Tapi Allah Ta'ala beri lagi nikmat pada kita, dapat kebahagiaan, sihat tubuh badan, makan sedap,
Anak beranak kita bahagia, Allah baiknya, Allah Ta'ala terharu kita mengalir mata kita. Ataupun kita mengenang dosa kita, ya Allah, aku tak tahu bila aku akan mati, amal ibadatku terlalu sedikit. Kalau buat amal ibadat pun rasa bila masa kita khusyuk dalam solat kita, sedekah kita jarang, ikhlas kita kurang. Kalau aku mati macam mana, ya Allah? Takut kita duduk menghuni alam barzah yang gelap gelita, takut daripada mahsyar nanti kan, takut azab pun semua, kita berasa kerdilnya kita. Menangis, kita mengalir air mata. Dia tak mesti kena tunggu pukul 3 pagi 4 pagi sembahyang tahajud kat masjid. Dah, kita duduk tak kira siang ke malam, bila kita bersendiri tengah bawa kereta kan, dekat traffic light, seorang dalam kereta kan, tiba-tiba kita teringat, kita istighfar, minta ampun, taubat pada Allah, mengalir mata kita. Itulah orang. Atau kita datang masjid, kita orang lain tak ada lagi, kita seorang je sementara menunggu waktu solat kan, duduk kita, ataupun orang dah balik kan, lepas zuhur ke, lepas asar ke, lepas subuh ke, kita duduk sini iktikaf, sambil kita baca Quran, kita berzikir, kita solat sunat seorang-seorang, menangis, kita mengalir mata. Waktu dia akan dapat bernaung di bawah arsy Allah. Duduk di rumah, isteri tak ada, pergi Kuala Lumpur tengok cucu baru, tinggal tu seorang terkelik-kelik dah seminggu, isteri tak balik-balik, orang rumah kita tak balik-balik, menangis. Itu bukan, itu menangis rindu ke isteri. Lunyai dah bantal golek, duk peluk dak kiri kanan dah. Bila nak balik mak hang dak. Itu bukan yang tu, menangis sementara isteri tak ada kan. Dia duduk di solat, dia baca Quran, duduk depan TV seorang-seorang, terkenang. Sunyinya aku tanpa isteri dan anak-anak di sekeliling. Atau muka dunia dia berasa sunyi dah rasa. Bagaimana kalau aku di alam barzakh nanti, langsung tak boleh nak berhubung, lalu dia takut, dia bimbang, dia gerun, mengalir mata dia. InsyaAllah tuan-tuan, inilah manusia yang kalau tak dapat 7 ni ada pada kita, dapat salah satu pun, jadilah. Moga-moga kita selamat di pada mahsyar yang sangat mengerikan, yang sangat huru-hara dan sangat dahsyat. Dan itulah ya tuan-tuan, kita bersangka baik dengan Allah. Jangan sangka buruk dengan Allah. Ya Allah, aku dah buat yang terbaik, bantulah aku, tolonglah aku ya Allah. Matilah aku dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau barzakku, taman daripada taman-taman syurga, himpun kalau aku di aliyin bersama-sama dengan orang beriman sementara menanti mahsyar. Dan letak kalau aku ya Allah, himpun kalau aku bersama golongan yang dapat bernaung di bawah arasku, di bawah arasmu. Berilah kami syafaat Rasulullah dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu. Minta pada Allah setiap hari, doa lagi apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis kursi, aku akan tunaikan hajat keinginan hamba-Ku berdasarkan kepada sejauh mana, sekuat mana sangka baik daripada aku. Minta dengan penuh harapan, bersangka baik, Allah akan makbulkan doa kita. Itulah rahsia dan kekuatannya. Cukup sekali itu bicara wara kita pada pagi ini. Terima kasih di atas undangan dan perhatian. Mohon maaf atas kesilapan. Moga bertemu lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah.